Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada yang tak sempat ber-Google Meet dengan cikgu, jadi kali ini kita bersama dalam YouTube ya, untuk ulang kaji ataupun nak ikuti balik pelajaran cikgu ni berkaitan sistem pencernaan manusia. Hari ini kita akan buat aktiviti di buku aktiviti muka surat 33 hingga 36. Okey, mula-mula kita lihat kepada urutan aliran makanan dalam badan manusia. Okey, bermula daripada mulut, kita makan pada mulut ya. Kita makan di mulut, kita punya habis proses itu untuk menghancurkan makanan, maka makanan akan melalui satu saluran yang namanya esofagus. Okey, turun terus kepada perut kita. Perut kita bentuk melengkung macam ni ya. Dalam perut dia akan mengecilkan makanan tu lagi sebelum pergi ke usus. Dalam usus, aktiviti menyerap nutrien makanan akan berlaku, iaitu zat makanan, dan akhirnya akan keluar melalui saluran dubur kita sebagai najis, ataupun dalam bahasa sains kita sebut sebagai tinja. Okey, dalam gambar ini menunjukkan makanan akan mula masuk dalam mulut. Kita makan melalui mulut kan? Kita tak makan melalui hidung, melalui telinga. Jadi dalam mulut kita ada gigi, ada lidah dan air liur. Inilah tugas dia untuk menghancurkan makanan. Kalau gambar kita ambil daripada dalam mulut, macam ni rupa dia. Okey, ada set gigi kita. Ada gigi kacip, gigi taring, gigi geraham. Kita belajar kan? Kemudian ada lidah. Lidah ni di bawahnya ada kelenjar air liur, akan mengeluarkan air liur untuk membantu juga menghancurkan makanan yang kita makan. Jadi kita akan kunyah dalam mulut. Habis kunyah, maka makanan tu akan melalui satu saluran yang sempit, namanya esophagus. Okey, esophagus ni salurannya sempit ya, dia panjang sampai ke perut. Jadi makanan tu akan lalu saluran sempit ni terus ke kawasan perut. Okey, ni esophagus tadi kan. Dia lalu sini, lepas itu dia akan masuk dalam perut. Dalam perut ni ada aktiviti lain. Apa yang berlaku dalam perut? So, kita tengok dulu. Ni rupa perut ya. Daripada esophagus tadi kan, dia lalu masuk dalam ni. Okey, selepas itu dalam kawasan perut ni makanan tu akan dihancurkan lagi, akan dikecilkan lagi. Tengok dalam dinding perut ni banyak kedutan-kedutan untuk meningkatkan luas kawasan perut tersebut ya, dan asid akan keluar dalam kawasan perut ni. Lepas itu apa berlaku? Makanan tu dah hancur kecil kan, maka bersedia untuk proses seterusnya, masuk saluran yang seterusnya, dia pergi ke satu kawasan lain ya. Okey, iaitu namanya usus. Ni yang dalam perut tadi. Ini asid ya, yang kuning ni asid. Habis makanan ni jadi kecil-kecil, dia hancur lagi. Okey, badan kami semakin mengecil makanan tu cakap. Kemudian okey, ni daripada esophagus tadi kan, masuk dalam perut, lepas tu dia akan masuk saluran ni, dia pusing dalam ni. Usus ni panjang ni, dia pusing dalam ni. Apa dia dalam usus ni? Ni rupa lagi satu, cikgu ambil gambar. Rupa bentuk usus ya. Usus ni panjang, dia pusing dalam ni makanan tadi yang dah kecil tu, yang dah hancur tu kan. Jadi dalam kawasan usus ini sebenarnya banyak bulu-bulu halus ya, namanya villi ya. Jadi nutrien makanan akan diserap. Semua sebut nutrien. Nutrien. Apa tu nutrien? Nutrien ni zat besi, vitamin, kalsium, apa nama tadi, karbohidrat, protein, lemak yang kamu dah belajar tu. Ini ada gambar cikgu ambil untuk kamu rupa bentuk dalam usus. Kalau kita tengok macam ni lah, dia ada bulu-bulu halus ni Jadi dekat hujung bulu halus inilah makanan tu dia lalu celah ni, maka nutrien tu akan diserap. Yang tadilah cikgu cakap, karbohidrat, vitamin, lemak, dia akan diserap dalam ni. Okey, selanjutnya bila makanan-makanan tu dah serap nutrien semua, ada lebihan kan, jadi dia akan masuk satu kawasan namanya dubur. Okey, dubur ni apa? Dekat belakang kamu tu ada lubang. Senang cerita, bila kamu berak itu, itulah dubur. Jadi
saluran dubur dia macam ni dia masuk dalam ni makanan tu, okey, dan dia akan keluar daripada lubang di belakang badan kamu tu. Ataupun proses ni kamu kata berak lah kan. Ini rupa dubur ini lubang tempat keluar makanan yang tak dicerna tadi. Jadi makanan tu dia akan masuk sebagai tinja dia akan masuk sini, dia akan keluar sini. Okey. Dan ni makanan yang tak diserap tadi ataupun kita kata yang tak dicerna. Jadi dia akan masuk ke kawasan dubur sebagai tinja ataupun kita kata najis. Bahasa mudahnya kamu kata tai lah. Okey. Dia akan keluar. Jadi tinja ini di belakang kamu tu yang ada lubang keluar tu, dia akan ready duduk dalam kawasan rectum ni kita kata ataupun kawasan dubur ni. Bila kamu dah sedia duduk di tandas, maka lubang ni akan dibuka dan kamu akan mengeluarkan tinja tu ataupun kita kata kita keluarkan najis lah, buang air besar. Baik murid-murid, sekarang kita buka muka surat 33 buku aktiviti. Ni muka surat ni tengok ada gambar budak perempuan ni dan juga bahagian yang kita kena isi lah. Kita isi sama-sama cikgu Okey, kita tengok yang pertama, bahagian apa depan ni. Okey, tengok. Kemudian ini bahagian mulut lah. Kemudian makanan yang dihancurkan oleh apa? Dalam mulut ada apa? Tadi kita dah belajar gigi, lidah dan air liur. Okey. Kemudian bahagian yang seterusnya kat bawah ni, apa tu? Esophagus, laluan makanan ke perut. Okey, kamu boleh tengok jawapan dia macam ni Yang ni kamu boleh salin nanti. Kalau tak sempat boleh pause ataupun tengok PDF yang cikgu akan bagi pada ibu bapa nanti Okey, ni muka surat 33. Seterusnya muka surat 33 lagi, bahagian apa ni tengah ni? Ni bahagian perut Makanan dihancur menjadi semakin apa? Semakin kecil. Okey. Dan seterusnya yang banyak ni berbelit-belit ni apa? Bahagian apa? Bahagian usus. Prosesnya apa? Nutrien daripada makanan diserap. Okey, ini jawapan dia Jadi kamu boleh salin jawapan dia, boleh pause ataupun tengok PDF lah. Okey, seterusnya soalan yang last sekali, dia tunjuk bahagian belakang ni, apa dia? Bawah ni sekali bahagian dubur. Makanan tidak tercerna. Okey. Apa? Keluar melalui dia sebagai tinja. Okey, ini jawapan dia. Kamu boleh salin jawapan ni sama-sama dengan cikgu Okey, seterusnya muka surat 34. Kita akan main satu permainan. Okey, permainan apa ni? Macam permainan Pac-Man kan? Okey, jom main dengan cikgu. Kita mula daripada sini, kita kena pergi cari mulut dulu. So, okey. Cari mulut. Okey, dapat mulut. Okey, kita terus lagi. Mana nak pergi ni? Ni tak boleh. Dan lagi. Okey, esophagus pergi esophagus. Lepas esophagus kita kena pergi kat perut. Okey, selepas perut kita kena pergi dekat usus pula. Okey, dah dapat usus. Dan lagi. Terus lagi kita pergi dekat bahagian dubur. Oh, ini bukan Okey, dubur ni dubur. Okey, habis, tamat. Bagus semua. Baik murid-murid, macam mana? Semua pandai kan nak main game ni? Jadi kamu salin balik laluan, boleh color laluan ni melalui mulut, lepas tu melalui esophagus, melalui perut, melalui usus dan melalui dubur, supaya kita tahu proses yang betul Okey, jadi laluan dia tu kita buat jawapan pada soalan bawah. Susun semula aliran makanan semasa pencernaan. Yang pertama mulut, kemudian pergi ke esophagus, masuk ke dalam perut untuk kita hancurkan lagi makanan tu, kemudian masuk usus supaya nutrien makanan tu
diserap dan akhirnya yang tak dicerna akan keluar melalui dubur ya sebagai tinja. Yang ni nanti salin. Seterusnya kita akan buat soalan di muka surat 35 buku aktiviti. Ini permainan huruf dan bahasa. Okey, kita kena lengkapkan soalan yang di atas dahulu. Dah dapat jawapan dalam kotak-kotak yang tebal ni, baru kita dapat jawapan yang bawah. Jom kita buat sama-sama ya. Okey, yang pertama, makanan dikunyah menjadi cebisan kecil di dalam M. Ada 5 kotak sini. Jadi apa agaknya? Dalam makan, tak betul. Dalam minum, bukan juga. Dalam pandai, dalam mulut, M-U-L-U-T, mulut. Okey, soalan kedua. Gigi, lidah dan A-L. Apa agak-agak ni ya? Cikgu rasa sini air, sini apa agak-agak? Air liur, membantu proses pencernaan dalam mulut. Okey, ini jawapan dia tadi. So yang dalam kotak yang tebal ni, ingat ya, ada huruf T, ada huruf I. Ada huruf I. Okey, mulut, sini air liur. Okey, soalan yang ketiga. Makanan dari mulut dibawa ke perut melalui apa ni? Sempit yang dipanggil esophagus. SLR. Ini apa? Saluran. Jadi huruf N dalam kotak tebal ya. Soalan keempat. Nutrien makanan diserap ke dalam usus yang apa cikgu cakap pasal usus tadi ni? Dia berbelit-belit dia panjang. Jadi dalam huruf ni, dalam kotak tebal ni J. Yang kelima, dubur ialah urutan aliran makanan terakhir dalam B ada N. Badan. So sini A ya. Okey, ini jawapan dia. Jadi kita dah dapat jawapan. Kita kena isi balik dalam kotak-kotak yang soalan yang kedua ya. Apa yang berlaku pada makanan tercerna yang tidak diperlukan oleh badan. Jadi dia jadi apa? Yang keluar kat dubur tu, kita ada huruf T, ada huruf I, N, J, A. T-I-N-J-A. Jadi dalam ni kita isi balik tinja. Tinja ni apa? Tinja ni ialah najis. Okey, najis ni dia keluar melalui dubur ya. Okey, seterusnya cikgu akan ajar sikit perbuatan yang mengganggu pencernaan. Tengok budak ni makan ayam sedap sangat sambil berlari-lari waktu rehat. Boleh ke macam ni? Tak baik ya. Dia makan sambil berlari ni. Jadi apa yang akan berlaku kat dia? Muntah. Sebab apa? Sebab makanan tu bergoncang-goncang dalam perut. Tak boleh nak cerna. Jadi perut pun tak nak lah cernakan makanan ni. Aku nak relax-relax, dia berlari-lari. Jadi dia muntah balik makanan. Ayam ke air minum apa semua keluar. Okey. Lepas tu ni makan dengan gelojoh. Dua-dua tangan makan. Sumbat-sumbat. Nyam-nyam. Sumbat-sumbat. Elok ke macam ni? Tak elok. Bahaya. Apa boleh berlaku? Dia boleh tersedak uhuk. Batuk tersedak. Sebab tersangkut dekat kerongkong tak boleh nak telan. Jangan macam tu ya. Makan sikit-sikit. Jangan gelojoh. Guna tangan kanan. Baca bismillah. Yang ini pula, mulut tu lah nak bercakap. Mulut tu lah nak makan. Makan sambil bercakap. Makanan dalam mulut pun nak bercakap. Tak boleh macam tu. Apa jadi? Tercekik pula. Jangan sampai macam ni ya. Kamu kalau tercekik, minta tolong orang ataupun kawan ke siapa ke, pegang bahagian perut tu, peluk dari belakang dan tarik ke belakang. Kalau kamu seorang-seorang, cari kerusi ke sofa ke, tekan perut kamu, tundukkan kepala. Ini mana boleh makan nak bercakap. Okey, kita tengok latihan muka surat 36. Yang ni senang je, kamu pun tahu. Makan sambil melompat elok ke? Kalau tak elok, kita tanda pangkah. Makan dengan tertib. Okey, ni bagus standaran. Makan dengan gelojoh, pangkah lah. Kan? Yang ni cikgu tak bagi jawapan. Perbuatan X ni kamu ambil balik yang atas tu. Apa? Salin balik ni. Makan sambil melompat, makan dengan gelojoh, kamu isi sini. Perbuatan makan sambil melompat dan makan dengan gelojoh boleh mengganggu pencernaan. Apa kesan dia? Kita boleh tersedak, boleh muntah. Okey.
Jadi itu saja pelajaran cikgu pada kali ini. Kamu boleh ulang balik video ni kalau nak ulang kaji, ya, nak buat latihan. Semoga kamu semua sihat-sihat belaka, cikgu doakan. Nanti kita jumpalah lain kali, insya-Allah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye semua.